Okey Jonathan, karangan yang seterusnya yang perlu saya semak sebagai tanggungjawab mendidik kamu. Pendidikan merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, jasmani dan rohani. Seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan mengalami transformasi yang cepat dan pantas dari tahun ke tahun sehingga pendidikan maya diperkenalkan di seluruh negara kita pada awal tahun 2000. Murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah serta pelajar universiti sudah diperkenalkan dengan pendidikan maya apabila tiap-tiap murid harus memiliki email untuk menghantar tugasan kepada guru. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada 18 Mac 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Google, Microsoft dan Apple untuk melaksanakan platform Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang melibatkan 10,000 buah sekolah. Platform ini telah menawarkan pelbagai aplikasi dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan guru dan pelajar untuk menggerakkan pembelajaran dalam talian. Sebagai contohnya, Google Classroom telah memberikan akses, kepada guru untuk memberikan tugasan, berikan tugasan dan berkomunikasi dengan pelajar. Selain itu, Microsoft juga telah memberikan akses, kepada pelajar dan guru untuk membuat pembintangan, membuat tugasan atau mengadakan kelas dalam talian. Walau bagaimanapun, ada murid yang tidak memiliki kemudahan internet, terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman dan liputan internet yang mencatatkan usaha yang murni dan liputan murid yang terhad. Selain itu, IWA pun juga berpendapat bahawa pendidikan maya kurang efektif jika dibandingkan dengan cara konvensional apabila anak mereka diajar oleh guru secara bersama muka. Oleh hal demikian, semua pihak haruslah sedar bahawa tak kenal maka tak cinta kerana pendidikan maya merupakan platform untuk mencari ilmu yang sudah tersohor kini di seluruh dunia. Yang sudah menjadi sohor kini. Yang sudah menjadi sohor kini. Sohor kini bermakna trending menjadi sohor kini di seluruh dunia. Sudah sampai masanya kita mengetahui kelebihan pembelajaran secara maya yang dijalankan seluruh dunia, terutamanya apabila COVID-19 merebak ke Malaysia. Sebagai cetusan mendasar yang pertama, pembelajaran maya yang dijalankan memberikan ilmu dan pengetahuan disampaikan kepada murid dan pelajar yang begitu mudah, cepat dan mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana proses penyampaian ilmu dipercepat dengan perkongsian melalui internet. Selain itu, murid sekolah dan pelajar universiti mudah mengakses ilmu pengetahuan yang penting. Seterusnya, murid tidak mampu menumpukan perhatian pada didikan guru yang menggunakan papan putih dan pen papan putih. Maka pen ialah pen penumpu, pena penumpu. Pena penumpu. Maka pen ialah pena penumpu. Ataupun pena penanda, Menurut laporan daripada Utusan Malaysia pada 11 Januari 2018 menganggarkan bahawa Malaysia akan mempunyai 22.7 juta pengguna internet pada 2020 dan jangka ini akan terus meningkat pada masa akan datang. Sebagai contohnya, guru-guru dan pensyarah telah menyampaikan ilmu kepada murid sekolah dan pelajar universiti melalui pelbagai platform seperti Google Meet dan Zoom serta media sosial semasa wabak COVID-19 melanda di negara kita. Kesannya, murid-murid sekolah rendah maupun menengah dapat menyerap ilmu yang disampaikan walaupun cuti sekolah diumumkan oleh kerajaan berikutan wabak COVID-19 ini. Pelajar universiti yang berada di luar kampus juga dapat mengakses kuliah dan menghantar tugasan mereka kepada pensyarah sepantas kilat dengan platform maya. Golongan pelajar tidak berasa bosan dengan penggunaan gadget dan perisian serta pengajaran dan pembelajaran PDP. Menjadi lebih hidup dan menarik. Ilmu yang disampaikan juga tidak ketinggalan. Jelaslah bahawa pendidikan maya telah mengubah landscape pendidikan negara Malaysia apabila wabak COVID-19 menular ke hampir seluruh dunia kerana sekali aibah, sekali pandai berubah. Sesungguhnya ilmu dan pengetahuan dapat disampaikan kepada murid sekolah dan pelajar universiti dengan mudah dan cepatnya apabila pembelajaran maya dijalankan di negara Malaysia. Seterusnya, isi yang tidak boleh kesampingkan ialah pembelajaran maya menyebabkan konsep e-buku atau buku elektronik diperkenalkan kepada murid sekolah rendah atau menengah sehingga pelajar universiti. Hal ini menjelaskan bahawa e-buku merupakan medium rujukan utama. Selain itu, kaedah pembelajaran secara tertulis sidang hanya memerlukan kemudahan internet di tempat menimba ilmu. Laman sesawang seperti pendidik2u.my telah menghimpunkan buku teks digital untuk kegunaan penduduk murid-murid di sekolah, murid-murid dan guru-guru sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Murid sekolah dan pelajar universiti dan pelajar universiti dapat memuat turun
Okay, dapat membawa turun buku teks elektronik dan buku ulang kajian dikongsikan kepada mereka melalui pautan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Impaknya, golongan murid serta mahasiswa dan mahasiswi tidak mempunyai isu baik berat ada dua kerana, pilih satu. Kerana e-buku mudah dimuat turun dalam peranti elektronik. Kos skim pinjaman buku teks SPPT dapat dikurangkan dan kertas dapat dijemahkan sebagai konsep mesra alam. Golongan pelajar yang hendak belajar tidak akan membuang masa kerana di mana kemahuan di seluruh jalan. Tuntasnya pembelajaran dalam talian menyebabkan konsep buku elektronik diperkenalkan kepada golongan berpendidikan. Jika ditinjau dari kacamata yang berbeza, pembelajaran secara maya juga dapat membantu murid-murid sekolah dan pelajar universiti menjimatkan pelbagai kos dalam usaha mereka menuntut ilmu. Okey. Pengetahuan hal ini tercetus apabila murid-murid tidak perlu menggunakan pengangkutan awam untuk pergi ke sekolah. Selain itu, mahasiswa dan mahasiswa juga tidak perlu menginap di asrama. Mahasiswa dan mahasiswa juga tidak perlu membayar kos penggunaan makmal sains, misalnya pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, serta golongan mahasiswa yang mahasiswi dapat mendengar ilmu disampaikan oleh guru dan pensyarah dari rumah dan tempat yang sesuai. Yayasan YTA telah menawarkan data internet percuma sebanyak 40 GB bagi para pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah kerajaan secara perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Kesannya, golongan pelajar tidak perlu membelanjakan banyak duit untuk menghabiskan pengajian mereka, sebaliknya mereka boleh menjimatkan duit mereka. Membelanjakan banyak duit untuk membeli ataupun kata membayar bil telefon, untuk membayar bil data telefon. Dalam jangka masa lapang, wang di dalam tabung mereka sedikit-sedikit telah melambai menjadi bukit dan mereka dapat menggunakannya untuk senario-senario yang tidak dijangka. Tekasnya pembelajaran dalam talian membantu murid-murid sekolah dan pelajar universiti menjimatkan kos. Apabila lensa perbincangan bertukar arah, perbelanjaan secara maya kepada murid sekolah dan pelajar universiti juga dapat dijalankan secara fleksibel dan memberikan kemudahan kepada semua pihak. Kemudahan internet diperlukan untuk penggunaan pembelajaran maya menggabungkan audio, video, grafik dan pelbagai unsur media yang menarik hati. Kaedah pembelajaran secara telesidang membolehkan pelajar dapat informasi dari guru ketika sakit atau sibuk terlibat dengan aktiviti co-curriculum di sekolah. Platform pembelajaran dalam talian seperti mytuition.live dan TransLive Education akan merakamkan video pembelajaran pada masa tersebut dan membolehkan murid mengaksesnya berulang kali. Fleksibiliti ini membolehkan murid sekolah belajar dengan mengulangi tontonan video pembelajaran yang disampaikan oleh guru mereka sehingga mereka memahaminya. Pelajar universiti juga dapat menerima ilmu dan pengetahuan serta kuliah yang disampaikan oleh pensyarah secara di mana-mana saja pada bila-bila masa. Pembelajaran secara maya menyebabkan murid dan pelajar universiti sedar bahawa sehari selembar benang lama-lama menjadi kain dalam konteks pembelajaran berterusan. Tegasnya pembelajaran secara maya dapat dijalankan secara fleksibel dan memberikan kemudahan kepada semua pihak. Kesimpulannya, pembelajaran dalam talian ialah trend pendidikan di seluruh dunia yang akan diteruskan sampai bila-bila oleh semua pihak dan sebenarnya menguntungkan murid dan guru pelajar. Saya mencadangkan kelajuan internet di Malaysia perlu dipercepat untuk menjamin kelancaran akses kepada maklumat. Okey, akses maklumat. Saya juga berharap agar murid di sekolah hendaklah memiliki komputer dan kemudahan internet untuk melancarkan sesi pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Pembelajaran secara maya pasti memberikan nafas baru pada dunia pendidikan jika pendidikan maya ini dilaksanakan di seluruh dunia sekolah di negara ini dalam masa terdekat ini. Murid-murid juga dapat berdaya saing dengan penuntut global di seantero jagat raya. Pelajar dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju sebagai Amerika Syarikat seperti Amerika Syarikat dan China dalam konsep pendidikan secara maya. Kualiti pendidikan negara juga dapat ditingkatkan untuk bersaing pada peringkat global. Oleh hal demikian, pembelajaran secara maya perlu diiktiraf sebagai pendidikan baharu masa depan. Hal ini dikatakan demikian kerana era digital moden telah mengambil alih cara ilmu disampaikan dengan adanya internet. Intihannya, pembelajaran secara maya sememangnya memberikan keistimewaan yang amat banyak dan dapat melahirkan golongan yang berminda kelas pertama. Alright, cuba berikan 88/100 markah. Teruskan usaha kamu untuk menulis karangan yang lebih hebat. Ternyata temanya menjawab tugasan dan idea disampaikan begitu matang sekali. Masih ada sedikit kesilapan di sini sana yang perlu dibaiki dan tidak menjejaskan keseluruhan pemarkahan. Okey, teruskan usaha kamu dan ingatlah bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.